Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan tengah hari Jumaat ini di surau yang kita kasihi, surah Ar-Rawdah ini. Semoga kita semua dirahmati Allah di hari yang penuh berkat ini. InsyaAllah secara ringkas akan saya kongsikan beberapa pesanan buat kita bersama, iaitu berkaitan tentang amalan-amalan yang boleh membuatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih dan sayang kepada kita. Ada beberapa amalan-amalan yang disebutkan dalam kebanyakan hadis yang kalau kita buat, insya-Allah kita akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang akan mendapat cinta daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu antaranya, pertama, amalan dia adalah bekerja bersungguh-sungguh, jangan jadi pemalas, kuat dalam bekerja atau kesungguhan tekun dalam usaha kita. Ada satu hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah bersabda, kata baginda Nabi, inni la akrahu an ara rajul farighan la fi amali dunya wala akhirah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tak suka ataupun sungguhnya aku ini benci kepada mana-mana orang, ataupun aku benci melihat akan orang yang duduk saja, apa pun dia tak buat, sama ada urusan kerja duniawi ataupun hal-hal berkaitan akhirat, apa pun dia tak buat. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dari hadis ini dapat kita faham bahawa Nabi memang tak suka bangsa pemalas ni, jenis duduk saja dalam surau, tak apalah, memang kena duduk pun. Tapi yang di luar sana ni, badan sihat, umur muda, fikiran masih lagi waras, badan segar, apa benda dia buat ni? Tambahan pula dah lah tak kerja, meminta-minta pula tu. Orang macam ni bagaikan tak ada maruah. Nabi SAW tak suka jenis orang pemalas. Dan saya pun tak tahulah apa nak jadi. Sekarang ni memang jadi musim ke apa. Zaman-zaman sekarang ini, jenis bangun pukul 11 pagi pun ada, jenis bangun tengah-tengah hari pun ada. Padahal orang lain yang lagi teruknya lagi, pajak kedai nasi lemak pukul 10 pagi pun ada. Kita kan pukul 7 pagi ke Bulu dah cari mana nasi lemak ni, dah tak buka lagi. Lepas tu dia merungut, dia kata tak ada orang datang beli. Siapa nak beli nasi lemak tengah hari dah, orang nak tanya lau dah waktu tu. Jadi kita nak sebutkan, jangan jadi orang pemalas. Di zaman Nabi Muhammad SAW dulu, ada seorang laki-laki ni yang sangat terkenal kalau nak diikutkan. Walau bagaimanapun disebabkan beliau bukanlah sahabat kanan. Dia kalau sahabat kanan ni Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik. Tetapi beliau bukanlah sahabat yang sering kita dengar namanya, iaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu ini merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi yang istimewa lah. Apa sebab? Pernah satu hari Nabi bersalaman dengan beliau. Ketika Nabi bersalam dengannya, Nabi dapat merasakan tangan Sa'ad bin Mu'az ini begitu keras, tangan kasar. Sampai Nabi tanya pada dia, ma hazal lazi iktasabat yadak, tangan kau ni jadi apa ni? Apa tangan kau ni jadi apa? Kalau orang sekarang kok penyakit, kena eczema ke apa, kena sakit ke apa, penyakit kulit, alergi makan ke apa, tak.
Dia kata, ya Rasulullah, tangan saya jadi macam ini disebabkan saya ni banyak kerja. Banyak. Saya ni buat macam-macam job, kerja macam-macam. Kalau orang zaman sekarang ni ke bendang, ke sawah, ke ladang, pergi ke laut, kerja hari ambil upah itu, buat kerja ni, tangan sampai melepuh, kerah tangan dia. Tapi disebabkan sekarang ni zaman work smart, payah nak jumpa tangan macam tu, licin semua tangan. Kalau ustaz pula banyak kitab, banyak pegang kitab ya, dan dia licin tu. Orang dulu kalau nak masuk bidang, dia genggam nasi, bagi tangan tu ada keras-keras sikit. Salam yang pakai apa untuk calon tu. Jadi orang yang tangan keras, tangan kasar ni, itu simbol kepada orang yang kuat bekerja zaman dululah. Tetapi hujungnya tu yang sedap tu. Kata Nabi SAW, Nabi kata, haza yadun la tamassuhan naru abada. Nabi kata, ini tangan takkan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Tangan ini macam kerah, kuat bekerja, ini takkan disentuh api neraka selama-lamanya. Apa pelajaran dia? Orang yang kuat bekerja di sisi Allah, di sisi agama, ini diiktiraf sebagai orang yang mulia, orang kuat bekerja. Jadi sekali lagi kita sebutkan, janganlah jadi manusia yang pemalas. Hatta saya tengok ramai jiran saya pun banyak, pencen dah pun, tapi kejap-kejap pergi kebun, ada je kerja dia. Kadang duduk, ada setengah tu jenis tak boleh duduk diam kan, siram pokok, tanam itu, tanam ini, baguslah tu. Itu tanda-tanda orang yang nak ajar diri dan badan jangan jadi pemalas. Banyak penyakit mari nanti. Tak ada masalah, kita cuma bukannya apa, jangan malas itu bersarang pada diri. Pasal kita pun siang malam berdoa pada Allah, jangan jadi orang pemalas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kasal tu maksudnya malas. Tapi barangkali doa tapi tak faham kan, doa je lah tapi apa bagi malas ni, apa tak faham. Tu. Jadi yang pertama sekali, orang yang akan mendapat kasih sayang Rasul adalah orang yang rajin bekerja. Ya. Itu satu. Yang keduanya, untuk mendapat kasih sayang Nabi juga adalah amalannya mendidik anak-anak perempuan kita hingga menjadi anak-anak yang solehah, mukminah, perempuan bermaruah, perempuan ada agama. Itu amalan kedua. Dalam satu hadis Nabi SAW, kita yang ayah-ayah ni elok sangat dengar hadis ni. Kata Nabi, man kanat lahu man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahataini adamma asabi'ahu. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang ada anak perempuan 2 orang atau lebih. Pasal setengah orang kan kadang dia malu kalau anak dia ramai sangat perempuan, dia segan. Orang tanya, haji anak berapa orang? 7. Oh, sulung perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan lagi. Oh, cepat dapat menantu. Tapi yang cakap tu kadang dia segan. Tak ada hero dalam keluarga ni kan. Dia ada orang dia segan. Apa nak segan, apa nak malu? Orang ada anak perempuan ramai, ada fadilat dia. Ni Nabi sebut, siapa ada anak perempuan 2 orang dan lebih. Dan bukan setakat ada anak perempuan dan lebih, bapaknya itu didik asuh anak-anak perempuan dia itu sampai jadi perempuan yang bertakwa, perempuan solehah, jaga maruah diri, tak ada nak gedik-gedik dalam TikTok, tak kacau laki orang, jaga perangai elok-elok. Bapaknya itu nanti dalam syurga dengan aku ini macam. Nabi merapatkan 2 jari Nabi yang mulia macam ni. Ini apa makna ni? Jiran Nabi, BFF, best friend forever, dalam syurga dengan Nabi. Tapi dengan syarat apa? Didik asuh anak perempuan tu dengan sesungguh keupayaan yang kita ada sebagai ayah ni. Mungkin ada anak laki-laki rasa tak puas hati, oh anak perempuan juga, bila kami yang jantan ni. Dia sebenarnya kalau nak dibandingkan anak laki-laki dengan anak perempuan,
Anak perempuan ni dugaan dia lagi banyak. Bawa pinang di dalam raga, bawa menjala si anak udang, anak dara seorang susah nak jaga, lebih baik jaga kerbau sekandang. Pasal perempuan ni di sekeliling dia banyak sangat fitnah. Gelak lebih sikit, orang tengok, orang tanya, tu anak siapa? Bukan bapak dia pengurusi surau. Contoh kan, buat cakap lebih sikit, komen lebih sikit, orang akan tanya, mak dia bukan muslimat masjid tu kan? Betul tak? Jadi dia dikelilingi, bergelak bergurau dengan orang kedai. Kadang dia pergi beli barang dekat kedai Aceh itu pula mesra semacam pula orang itu. Dah orang kata, tak padan bapak baju pergi masjid, anak perempuan bergurau. Jadi kita patutlah Nabi sebut si ayah tu akan dapat peluang jadi jiran Nabi dalam syurga kalau boleh didik anak perempuan tu. Tambahan zaman sekarang pula lagi-lagilah fitnah di mana-mana. Itu kita sebagai ayah-ayah yang ada dalam surau ini tak payahlah mengata anak orang apa tak pandai jaga anak sampai kacau lagi orang. Tak boleh, anak engkau belum diuji. Tak boleh cakap anak orang macam tu. Yang boleh doa saja, doa yang baik-baik. Mana ada bapa anak-anak dia jadi perempuan jahat? Tak ada, itu semua doa baik-baik. Saya pun ada anak perempuan, tetap pun ada anak perempuan, doa baik-baik Jangan mengata orang. Dia kalau panjang cerita, banyaklah ulasan ulama. Orang yang rajin mengutuk, dia takkan mati melainkan dia akan kena balik apa yang dikutuk. Jangan kata ke orang, doalah pada Allah. Ya Allah, moga dia dapat petunjuk. Kalau dia salah, kau tunjukkan yang benar. Aku dijauhkan daripada fitnah itu. That's all, tu je lah. Itu. Jadi amalan kedua apa dia? Didik asuh anak perempuan kita dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Yang ketiga, amalan untuk mendapat peluang kita ini dapat kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tolonglah daripada saat ini berhentilah daripada berdebat. Walaupun kawan saya Samsul debat, tu gelaran dia. Debat ni satu benda yang tak elok sebenarnya. Saya nak sebutkan ni bukannya apa. Dalam kebanyakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Nabi, aku jamin tau, aku garanti sebuah rumah di tengah-tengah syurga, the center of the jannah tau. Syurga tengah dia. Kalau pusat bandar, rumah tengah bandar tu rumah paling mahal. Rumah tengah-tengah syurga, aku jamin untuk kalian. Siapa-siapa yang boleh tinggalkan berdebat walaupun dia di pihak yang benar. Ni saya cakap ni untuk ingatan semua pihak, tak kira lah atas ke bawah ke tengah siapa pun. Pasal musim-musim ni nampak banyak duk bertegang leher sangat ni. Kita sebagai orang Islam, kita ada akhlak. Sebab itu macam mana saya nak cakap, pasal belajar agama bagus, berpelajaran tinggi bagus, tetapi janganlah dengan ilmu agama yang ada, ketinggian ilmu yang ada digunakan untuk menghentam orang, digunakan untuk memperlekehkan orang, digunakan untuk merendah-rendahkan orang. Janganlah. Tuan-tuan kalau tak setuju dengan mana-mana tok-tok guru kita, itu masing-masing terpulang Tetapi janganlah sampai nak mencabar. Saya tak setuju dengan pandangan ustaz tu, jadi malam esok saya cabar ustaz tu live IG, live TikTok jam 8.30 malam. Kalau tak masuk dalam live TikTok kita, itu maknanya dia kalah. Tok guru tu memang belajar tak habis. Ini apa jadi ni? Saya cakap ni benda jadi tak? Sedang jadi. Apa ni cabar-mencabar? Ilmu bukan macam tu. Awak belajar kitab berjilid, perangai masih sama. Tak boleh macam tu. Kita ada akhlak. Bukan gaduh di media sosial, hanya isu ya Allah boleh bincang adik-beradik kan. Tu kadang ada sampai tu masa dek bincang bola. Member saya kata, "Bek cerita Hindustan kan. Cerita bab-bab khilaf-khilaf ni sampai nak bertegang leher, nak bergaduh-gaduh sampai tahap macam-macam." Tak boleh macam tu. Tak boleh ke ustaz? Kita kalau tak setuju, ada laluan dia, namanya muzakarah,
musyawarah, diskusi ilmiah, kita bawa pandangan kita, bawa kitab kita, dia pun bawa. Ujung perbincangan nampak gayanya ini yang betul, maka terimalah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling tau, saling, bukan satu pihak saja. Hari ini saya cakap di sini, isu lusa saya pula duduk tempat tuan, orang lain pula cakap, saya pula dengar. Saling bercakap benda yang benar, hak. Tetapi ketika menyampaikan yang benar, mesti sabr. Apa makna sabr? Sabar. Yang kena sabar siapa? Yang cakap atau yang dengar? Dua-dua kena sabar. Yang dengar sabarlah, pasal apa yang kita cakap ni kadang kena kat dia. Aduh, kena pula. Aduh, dia kena sabar. Yang cakap kena sabar tak? Kena sabar juga pasal ramai kat muat. Jadi dia kena sabar lah. Ataupun kadang kita cakap, aduh, dia tak boleh terima. Alah, ustaz pun bukan betul sangat. Jadi yang si bercakap dia pun kena sabar. Itu landasan agama bagi. Berhenti dah. Kenapa ustaz memang tak boleh sangat ke? Bukan. Berdebat ni kesudahan dia tak elok. Alim ulama, orang-orang soleh dah lama berpesan, al-mirahu fil ilmi yuqassil qulub wa yuwarrithu darain. Berdebat ini akan mengeraskan hati, mewariskan dendam. Tentunya orang berdebat tu habis itu Kalau dia di pihak menang tak apa, kalau dia yang kalah, tunggu. Aku cari isu nanti kau punya salah, aku tembak balik nanti. Tengok, agama Islam, agama berlandaskan ilmu. Bukan siapa menang, bukan macam tu. Jadi sebab itu macam kita di surau Rawdah pun, saban hari kita ada majlis ilmu ke apa, mari. Tak kira lah ustaz TV ke ustaz CCTV ke, mari je lah. Menuntut ilmu, belajar, dan tanda orang tu berilmu, berlapang dada. Sama ada menerima teguran, berlapang dada dalam menerima perbezaan. Ingat, berbeza bukan bermakna bermusuh. Makin menuntut ilmu, makin sayang sesama kita. Itu tanda orang Islam yang sebenar. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar ini saja sembang-sembang kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya-Allah kita dirahmati Allah dan disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi